Pertamanya saya ingin selepas ini mungkin pandangan saya ini tidak disetujui atau ada pandangan-pandangan lain oleh sahabat-sahabat, boleh sahabat-sahabat kemukakan di ruangan komen dan sebagainya. Jadi perkara pertama yang ingin saya nyatakan di sini ialah kekalahan pembangkang ini. Pertamanya ialah tadilah sebagaimana yang kita dah tunjuk tadi, kerana berlakunya pecah undi di kalangan pembangkang yang disebabkan oleh pembangkang ego, pembangkang bebal, tak mau bergabung, tak mau bekerjasama, tak mau berbincang. Akhirnya UMNO BN yang hanya memperoleh undi minoriti menang dengan bergaya, menang dengan super majority melebihi undi 2/3. Okey, jadi sebab utama ialah berlakunya pecah undi di mana di mana undi UMNO BN hanyalah mereka dapat undi putih mereka, iaitu undi tegar mereka. Mereka tak dapat lebih daripada itu. Tetapi itu sudah cukup untuk memenangkan UMNO disebabkan pecah undi di antara Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Warisan Pejuang dan sebagainya. Sebab yang kedua, saya rasa semua orang boleh setuju, sebab yang kedua ialah peratus pengundian. Peratus pengundian yang langsung ataupun yang begitu memalukan. Saya pakai perkataan memalukan, iaitu kurang daripada 55%. Itu tadi berapa? 54% keluar mengundi tadi, 54.92% peratus pengundian yang cukup memalukan negara kita. Ini suatu perkara yang sebenarnya pihak yang paling gagal di sinilah SPR. Dan kalau di negara barat pengurusi SPR ni dah letak jawatan, sebab gagal memastikan bukan nak dapat 70%, 52%. Tuan-tuan bayangkan, 52% saja, 54.92% saja yang keluar mengundi, jauh lebih kurang daripada peratus pengundian di Melaka dulu yang lebih kurang 64%, lebih kurang 10% kurang daripada peratus pengundian di Melaka. Dan jumlah yang keluar mengundi hanya 1.4 juta. Walaupun pengundi dah melambung tinggi, tetapi yang keluar mengundi jauh kurang daripada pilihan raya umum pilihan raya umum 2018. Dan ini menjadi penyebab kepada kekalahan Pakatan Pembangkang, kerana pembangkang gagal memastikan mereka-mereka yang tinggal di luar Johor kembali mengundi. Kegagalan ini mesti difikirkan oleh pembangkang bagaimana untuk memastikan di masa akan datang pengundi akan balik mengundi. Bayangkan tuan-tuan, walaupun pengundi 18 tahun dah bertambah, pengundi yang tak pernah daftar pun dah masuk, masih lagi gagal atau masih lagi kurang peratus pengundiannya. Okey, perkara ketiga ialah kegagalan pembangkang untuk bekerjasama, bersepakat antara satu sama lain. Saya hanya bagi 3, yang lain-lain kecil-kecil tu banyak. Bukan sahaja PH gagal bergabung dengan PN, tetapi di dalam PH itu sendiri gagal untuk menunjukkan kesepakatan. Dan ini tidak boleh disangkal. Ini tidak boleh disangkal oleh pimpinan PH, kerana memang daripada awal lagi, sebagaimana kita semua tahu, PH telah gagal menunjukkan kesepakatan. Walaupun bagi alasan apa pun, bagaimana mungkin PH boleh menggunakan logo yang berlainan di kalangan parti-parti komponen BN, komponen PH. Mana mungkin PKR menggunakan logonya, DAP dan Amanah menggunakan logo Harapan. Mana mungkin kita kata mereka ini berpadu. Kalau masing-masing menggunakan logo yang berlainan, mungkin di pihak kita sebagai orang politik dan sebagainya tak ada masalah. Tetapi di pihak rakyat, kita jangan melihat sesuatu isu itu dari kacamata kita. Kita memang boleh bagi jawapan, nak menyedapkan ahli dan sebagainya, tapi kita mesti lihat dari kacamata pengundi. Pengundi melihat apabila tidak menggunakan satu lambang, logo, sudah tentu pecahlah. Sudah tentulah menunjukkan parti dalam PH itu pecah. Malah muda pun, yang kita katakan sebagai gabungan atau kawan pun, tidak dapat dipujuk untuk menggunakan lambang Pakatan Harapan. Sepatutnya muda gunakan lambang Pakatan Harapan untuk menunjukkan kesepaduan. Lebih teruk daripada itu tuan-tuan,
Pakatan Harapan juga gagal untuk menamakan calon menteri besar. Okey, Pakatan Harapan gagal untuk menamakan calon menteri besar sehingga ke hari akhir sebelum pengundian. Itu lagi satu menunjukkan kegagalan Pakatan Harapan dalam menguruskan perbezaan. Mana mungkin sebuah gabungan kalau di Melaka isu ini isu ini dapat diselesaikan, di mana Pakatan Harapan Melaka menamakan Tuan Haji Adli sebagai calon ketua menteri, tapi di Johor senyap sunyi, janji nak umumkan calon ketua menteri besar tapi tak berjaya umumkan. Saya tak pasti, mungkin ada perebutan ataupun mungkin tidak sepakat, dan inilah ia menunjukkan bahawa Pakatan Harapan tidak sepakat. Tidak sepakat. Calon menteri besar pun tak dapat nak umum, logo pun berbeza-beza, masing-masing ego dengan kemahuan masing-masing. Dan begitu juga dengan PN, sehingga sudah tak dapat nak umumkan siapa ketua ataupun calon ketua calon menteri besar. Jadi tuan-tuan, itu pandangan saya, dan sekarang saya akan buka gelanggang ini untuk tuan-tuan kalau ada yang ingin beri komen, ingin beri pertanyaan, dan saya InsyaAllah saya akan cuba untuk menghubungi beberapa kawan-kawan kita untuk memberikan pandangan memberikan pandangan tentang apa tu. Saya akan hubungi salah seorang daripada kawan kita untuk memberikan pandangan. Jadi nak minta pandangan Tuan Haji, apa sebab PH kalah? Apa sebab pandangan Tuan Haji, apa sebab PH kalah di Johor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk. Sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, saya rasa Datuk dah ulas dah tadi beberapa ciri-ciri yang menyebabkan PH kalah ni. Saya mungkin saya nak tambah lah kot satu dua intipati. Boleh. Mana menjadi yang menjadi punca kepada penyebab kepada kekalahan kita lah. Ya. Mungkin isu yang paling besar sekali tu, yang saya rasa paling besar sekali dalam soal ini adalah turnout, adalah kehadiran pengundi yang begitu rendah. Okey, disebabkan oleh Datuk dan tuan-tuan yang dihormati sekalian, rakyat ataupun pengundi dah meluat dengan politik negara kita. Meluat, okey. Dah meluat dengan politik negara kita ni dah jadi orang kata tak ketawa halal. Orang boleh kata tak ketawa halal. Berdasarkan kepada beberapa rentetan lah. Kalau kita tengok daripada tarikh mulanya langkah syaratan itu, langkah syaratan itu, rakyat dah mula nampak amanah yang diberikan oleh rakyat untuk membentuk kerajaan itu telah dicabuli di situ. Itu pertama. Rakyat dah letakkan harapan bahawa kita kali ini nak turunkan Barisan Nasional, kita nak naikkan Pakatan Harapan, kita nak tukar, nak ubah kerajaan, kita nak ubah, kita nak reform sistem, kita nak reform segala bentuk pentadbiran, kita nak rasuah penyelewengan, semua kita nak buat sesuatu yang agak mengubah sekitar 22 tahun hegemoni Barisan Nasional itu. Itu sebab utama lah Tuan Haji. Sebab utama. Jadi dia tak turun. Bila rakyat dah meluat, rakyat tak turun, menyebabkan peratus, seperti mana kata Datuk tadi, 54.92%. 54.92%. Jadi di mana lagi 46% lagi rakyat. Rakyat ini adalah, majoritinya adalah rakyat yang dulunya menyokong kita, Datuk. Tuan Haji, apa tu, pasal apa tu PH dan Langkang tak dapat tarik daripada ni balik? Ada usaha, pasal tak ada usaha. Itu yang saya katakan, bila rakyat dah meluat, rakyat dah, tetapi saya nak sebut sikit, saya nak sentuh sikit berkenaan dengan MOU itu. Walaupun ini tak disukai oleh sebahagian pemimpin, tapi saya nak sentuh, ini isu rakyat. Boleh. Sila. Di bawah mereka tak dapat satu penerangan yang jelas berkenaan dengan MOU. Tiba-tiba je bila dah sign semua, baru turun ke bawah dan cuba untuk sampaikan kepada rakyat, kepada
mengundi tentang MOU. Sedangkan MOU-nya rakyat dah sedang dalam keadaan confused, dalam keadaan keliru dengan yang menang jadi pembangkang yang kalau jadi kerajaan. Kemudian yang jadi kerajaan, yang jadi pembangkang tiba-tiba sign pula satu memorandum of understanding bersama dengan kerajaan. Lagi Bila lagi dia meluat, jadi kita pemimpin pula komunikasi antara pimpinan dengan rakyat bawahan dengan pengundi ini saya dapati agak kurang. Agak keterbatasan antara hubungan antara komunikasi antara pimpinan dengan rakyat bawahan ini mungkinlah salah satu sebab kalau PKP yang panjang dan sebagainya, tapi kita tak nafikan itu sebagai satu faktor. Rakyat dah tengok di situ dan dalam keadaan masa kita genting, kita dalam masa keadaan genting tu tiba-tiba kita ada usaha-usaha suara-suara yang nak sambung lagi MOU ini. Jadi bila kita tegur, kita peringkat pertengahan ni, kita tegur pimpinan, kita beritahu, kita sampaikan bahawa MOU ini ke dalam convention tahunan yang lepas pun saya sendiri personally saya sebut tentang MOU, tapi bila jawapan daripada pimpinan mereka mengatakan baik, kita setuju ada benda tertentu baik, tetapi rakyat membuat satu kesimpulan benda ini tak perlu dan perlu dirombak. Jadi kita tak dengar cakap rakyat dan akhirnya bila mai mengundi, bila mai pilihan raya, kita cari rakyat yang kata tak baik ni, yang pada satu ketika MOU pimpinan kata baik, rakyat kata tak baik. Kita nak cari rakyat, kita nak kembali kepada rakyat untuk nak rakyat mengundi kita. Rakyat kata pirah. Kami apa yang kami dengar, apa yang kami cakap, apa tak mau dengar. Bila mai masa PRN ini, PRU, PRK, PRN, apa kau nak cari kami? Jadi pendek saya nak ceritakan Datuk malam ni, simple dia, kembalilah kepada pimpinan kita, kembalilah kepada rakyat. Whatever kita di mana setinggi mana kita terbang ni, kembalilah, turunlah ke bumi, tengoklah balik rakyat punya pandangan, minta balik rakyat punya pandangan, because end of the day kita ini orang politik, 5 tahun sekali kita berhadapan dengan PRK, dengan PRU. PRU final yang akan memutuskan kita naik atau kita jatuh adalah rakyat. So now di Johor, PRN Johor, rakyat telah menunjukkan dia punya jalan kepada pimpinan. Tok ni apa lagi? Komen sikit lah satu hal. Mana yang deposit 4 kursi. Bukan hilang deposit tu. Hilang deposit ni ada kaitan dengan sikit sebanyak ada kaitan dengan jentera pilihan raya saya tu. Jentera pilihan raya yang saya sendiri personally saya tengok, saya observe beberapa dun yang amanah bertanding. Saya lalu serum masuk Maharani, saya pergi simpang Jeram, saya pergi ke Tapak Yani, singgah untuk melihat, untuk tengok sendiri dia punya preparation parti. Bagaimana kita bersedia. Awak jentera luar tu, kita jentera dalaman tak seberapa, saya nampak lah tak seberapa. Sebab ke itu, sebabkan oleh kita sendiri di peringkat cawangan, di peringkat grassroots di tempat itu sendiri tak seberapa gairah untuk berhadapan dengan PRN ini. Betul. Kita nak harap awak pembantu di luar ni Datuk, kebanyakan mai ni sekadar memenuhkan sekadar pesta pilihan raya. Dan banyak yang pergi sebagai pelancong pilihan raya. Jadi kita tak nafi. Kita perlu saya respect lah orang pergi yang buat kerja, kita respect, bukan, tapi sebahagian besar tu yang kita boleh nampak lah. Tapi hakikatnya hakikatnya jentera dalaman itu sendiri, bila saya tengok contoh macam serum contoh je saya pergi, dia pergi ke Maharani pun lebih kurang macam tu dia punya jentera. Saya pergi sampai ke satu peringkat saya tak nampak bila bendera BN berkibaran, kita punya bendera tak nampak lagi. Itu antara tanda-tanda jentera kita di bahagian di bawah itu. Terima kasih. InsyaAllah kita